Assalamualaikum dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan. Tajuk kajian kami adalah Analisis Metafungsi Bahasa dalam Cerpen Hanya Setitis Kebencian, karya Siti Aisyah Murad menggunakan teori sistem linguistik fungsional. Bidang cerpen dalam kesusastraan Melayu termasuk dalam kategori cerita merupakan satu bidang yang popular pada masa kini. Terdapat 5 genre ataupun bidang dalam kesusastraan Melayu moden, iaitu cerpen, drama, esei ataupun kritik, novel dan puisi. Cerpen menjadi terkenal dalam kesusastraan Melayu kerana ia diterbitkan dalam akhbar dan majalah. Selain itu juga cerpen juga diterbitkan ataupun ditulis secara atas talian yang biasanya dijumpai di laman-laman web ataupun blog milik pengarang tersebut. Perkembangan cerpen Melayu bermula apabila kegiatan persurat kabaran Melayu mencapai era kegemilangan sekitar 1930-an. Kebiasaannya, cerpen mengemukakan satu kejadian atau peristiwa yang menjadi fokus utama atau pusat penceritaan sesuatu peristiwa itu dikembangkan dalam jangka masa yang terhad. Ada kalanya terdapat cerita lain yang diceritakan, tetapi fungsinya adalah untuk mengunggulkan peristiwa yang penting yang hendak dikemukakan. Jadi dari situ pengarang ingin menguatkan lagi penceritaan tersebut dengan memasukkan sebarang unsur-unsur untuk mewujudkan tema dan memperbanyakkan persoalan dalam karya cerpen itu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan. Saya Nurul Jannah akan menyambung semula pembentangan rakan saya sebentar tadi, iaitu 2.0 objektif kajian. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti dan menganalisis metafungsi wacana yang terdapat dalam cerpen Hanya Setitis Kebencian, karya Siti Aisyah Murad menggunakan teori sistem linguistik fungsional yang dipelopori oleh Halliday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Cik Zulaika binti Cik Zahari, bernama metrik D2018-108-2323. Saya akan membentangkan kaedah kajian. Kaedah kajian yang telah kami gunakan ada 3, iaitu yang pertama adalah kaedah internet. Pengkaji telah menggunakan sumber internet bagi mendapatkan maklumat mengenai kajian yang dijalankan ini. Antara laman sesawang internet yang dilewati untuk mendapatkan maklumat tentang kajian yang dijalankan adalah seperti Google, Wikipedia dan sebagainya. Menurut Oitomo 2002, menyatakan bahawa internet adalah singkatan International Network iaitu yang didefinisikan sebagai satu jaringan komputer yang sangat besar. Jaringan komputer tersebut terdiri daripada jaringan-jaringan kecil yang saling berhubung antara satu sama lain. Internet juga merupakan rangkaian komputer antarabangsa. Rangkaian komputer ini membolehkan pengguna berhubung di seluruh dunia. Selain itu, rangkaian komputer ini juga membolehkan manusia mencapai maklumat pangkalan data dari seluruh dunia, sama ada dalam atau di luar negara. Selain itu, rujukan daripada sumber internet ini dapat membantu pengkaji untuk memperolehi maklumat yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai kajian yang telah dijalankan. Hal ini demikian kerana segala maklumat dapat diperolehi menerusi sumber internet tanpa had dan merentasi masa. Mengakses menggunakan laman sesawang ini membolehkan pengkaji untuk memperolehi maklumat mengenai teori SFL iaitu teori fungsional Halliday dan sebagainya. Kaedah yang kedua adalah kaedah kepustakaan. Menurut Alex A. Kahung dan David M. 1987 menyatakan bahawa penggunaan kemudahan di perpustakaan amat penting dalam evolusi automasi perpustakaan. Kaedah penyelidikan kepustakaan atau lebih dikenali sebagai library research adalah merupakan kaedah yang biasa digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan data dan maklumat kajian.
Selain itu, melalui kaedah ini sering menjadi kaedah yang dominan dalam melakukan kajian bahasa dan sastra kerana maklumat yang diperoleh adalah merupakan maklumat yang tepat dan boleh digunakan sebagai bahan rujukan dalam sesuatu kajian ilmiah. Selain itu, kaedah kepustakaan yang pekaji lakukan adalah dengan melayar laman sesawan library Tengku Bainum UPSI untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan kajian yang dikaji oleh pengkaji. Melalui laman sesawan library Tengku Bainum UPSI, pengkaji mendapatkan beberapa bahan terutamanya berkaitan teori SFL iaitu Systematic Functional Holiday. Kaedah yang ketiga iaitu kaedah kajian teks. Pengkaji hanya menggunakan satu teks yang berbentuk cerpen iaitu bertajuk Hanya Setitis Kebencian karya Siti Aisyah Murad pada tahun 1993. Baiklah, mengenai 4.0 iaitu kajian literatur. Analisis wacana sering melibatkan pelbagai teori dan pendekatan. Namun dalam tugasan ini, pengkaji menggunakan satu pendekatan linguistik iaitu pendekatan linguistik fungsional sistemik iaitu SFL untuk mengkaji wacana yang terdapat di dalam cerpen ini. Terdapat juga beberapa kajian lepas mengenai SFL terhadap analisis wacana yang lain. Baiklah, kajian lepas yang pertama adalah mengenai kajian daripada Nurhaliza Matlazim dan juga Arizal Afzan Hassan pada tahun 2019 dalam kajian struktur tema dalam analisis teks menyatakan tema mendukung peranan utama sebagai titik tolak mesej di dalam ayat. Lebihan mesej itu iaitu rema mengandungi maklumat yang baharu yang hendak disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Dalam kajian ini juga menjalankan analisis tekstual terhadap jenis tema yang digunakan dalam 9 teks saintifik yang berlatar belakangkan 3 disiplin ilmu iaitu sains sosial, sains kemanusiaan dan juga sains tulen. Kemudian bahagian teks saintifik ini disintesiskan mengikut model IMRD yang dicadangkan oleh Swills pada tahun 1990 dan data dianalisis melalui pendekatan nahu fungsi sistemik iaitu oleh Halliday dan Matheson pada tahun 2014. Kajian yang kedua adalah mengenai kajian daripada Nur Faizah Abdul Jabbar, Anida Sarudin dan Idris Makrazi pada tahun 2016 dalam kajiannya analisis metafungsi bahasa dalam penulisan karangan mendapati bahawa aplikasi metafungsi bahasa memiliki nilai yang tinggi bagi menghasilkan sebuah penulisan yang berpotensi mempunyai nilai koherensi yang kukuh. Dalam usaha menghubungkaitkan idea dalam pemilihan teks, metafungsi yang bertepatan perlu diberikan perhatian. Selain itu, susun atau metafungsi yang digunakan mestilah dititik beratkan. Dalam 5.0, kumpulan kami akan membincangkan mengenai analisis dapatan yang mana di bahagian ini, kumpulan kami menggunakan teks cerpen yang bertajuk Hanya Setitis Kebencian. Teks ini akan dianalisiskan menggunakan pendekatan metafungsi bahasa dalam teori sistem linguistik fungsional atau SFL yang dipelopori oleh Halliday. Pada 5.1, kita akan lihat analisis daripada tema dan rema. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sukalah saya untuk memberikan maksud ataupun definisi mengenai tema dan rema. Secara umumnya, tema merupakan perkara pertama dalam klausa yang disampaikan oleh penulis yang mewakili pelbagai fungsi bahasa. Manakala, rema pula menggambarkan idea atau pandangan lanjutan yang ingin dilontarkan oleh penulis berteraskan kesinambungan daripada tema. Namun begitu, menurut pandangan tokoh yang pertama daripada Halliday dan Matheson pada 2014 telah memberikan definisi, tema digunakan oleh penutur atau penulis sebagai titik tolak mesej ataupun point of departure of message yang menempatkan serta menyesuaikan klausa dalam konteksnya dan mengorganisasi klausa sebagai mesej. Namun, Idris Aman pada tahun 2014 memberikan definisi yang rema adalah bahagian mengandungi maklumat baharu sebenar yang hendak disampaikan kepada pembaca atau pendengar yang antaranya dapat menggayakan pengetahuan mereka. Di dalam pembentangan ini, dalam masa yang sama, saya juga akan memaparkan mengenai analisis persempadanan unsur tema dan rema
yang terdapat di dalam cerpen ini. Di dalam pembentangan ini juga saya akan menunjukkan beberapa contoh tema dan rema ataupun persempadanan tema dan rema yang terdapat di dalam cerpen ini. Baiklah, contoh yang pertama kita dapat tengok temanya adalah wajah Cikgu Radwan dan rema ataupun maklumat baharunya adalah dengan kumis nipisnya terbayang di mata. Jelas, di situ menunjukkan tema dan rema yang terdapat di dalam teks ini. Contoh yang kedua adalah kita dapat tengok daripada temanya adalah adakah kerana aku bersalah, dan maklumat baharunya ataupun rema yang disambut adalah maka begitu sekali kutukan Cikgu Radwan. Yang seterusnya adalah awak tak menjawab soalan saya kemukakan dengan tepat, dan remanya adalah saya beri awak markah kosong. Yang keempat adalah saya suruh awak main bola sepak, dan remanya adalah awak main bola jaring. Secara tak langsung di situ jelas menunjukkan bahawa tema saya suruh awak main bola sepak dan disambut oleh maklumat baharu awak main bola jaring. Contoh yang terakhir adalah namun aku cuba mengawalnya supaya, dan remanya tidak didengari oleh ibu dan ayah yang sedang berehat di ruang tamu. Dalam proses lakuan atau material terdapat 3 subtopik ataupun 3 elemen, iaitu pameran, proses lakuan dan pelaku. Jadi dalam cerpen Hanya Setitis Kebencian karya oleh Siti Aisyah Murad, dalam ayat tersebut diperhatikan yang pertama ialah aku cuba mengawalnya. Pada pameran, proses lakuan supaya tidak didengar, dan pelaku oleh ibu dan ayah. Ayat kedua, pameran ialah aku juga akan berdiam diri, proses lakuan bila dikutuk atau dimarahi oleh pelaku iaitu Cikgu Radwan. Yang ketiga, pameran otakku berputar ligat, proses lakuan memikirkan apa yang dikehendaki dan pelaku oleh Cikgu Radwan. Dalam proses ini terbahagi kepada 3, iaitu pancendera, proses mental dan fenomena. Terdapat 5 ayat yang dikenal pasti, iaitu ayat yang pertama, pancendera adalah entah kenapa tiba-tiba hati merasa sesuatu yang indah. Proses mental adalah tetapi payah dimengerti. Fenomena adalah bila teringat Cikgu Radwan. Ayat kedua ialah untuk waktu sesedia ini pun, iaitu pancendera. Proses mental adalah aku masih mengingati segalanya. Fenomena adalah pada hari pertama kedatangannya. Ayat ketiga ialah pancendera, aku tidak bercadang pergi. Proses mental, kerana aku tahu nanti segala kata-kata Cikgu Radwan. Fenomena akan menyakitkan hatiku. Ayat keempat, pada pancendera ialah aku tahu ayah dan ibu juga suka. Dalam proses mental, bila mendengar lawatan ke alam semula jadi ini, dan fenomena adalah dan mendorong supaya aku menyertainya. Pancendera pada ayat kelima ialah aku jadi tergamam. Proses mental apabila ibu menyatakan itu adalah rombongan Cikgu Radwan, dan fenomena adalah meminang aku. Terdapat 3 elemen seperti dalam jadual dalam proses perihal dan 3 ayat yang dikenal pasti melalui cerpen Hanya Setitis Kebencian. Ayat pertama, penanda adalah bagaimana mahu memujuk hati. Supaya adalah proses perihal, dan nilai adalah jangan terlalu memikirkan cikgu muda yang berkulit cerah itu. Ayat kedua ialah penanda aku cuba mengawalnya, proses perihal supaya nilai tidak didengar oleh ibu dan ayah. Ayat ketiga, penanda adalah nada suara itu selamba, proses perihal tapi nilai diikuti dengan pandangan yang seakan begitu membenci. Dalam proses ini terdapat 7 ayat yang telah dikenal pasti dalam cerpen ini dan dibagikan kepada 3 elemen, iaitu peti tingkah laku ataupun pelaku, proses tingkah laku dan gol. Ayat pertama, peti tingkah laku ialah adik-adik pula, proses tingkah laku ialah sibuk dan gol ialah mengulang kaji pelajaran. Ayat kedua, peti tingkah laku air mataku terus, proses tingkah laku mengalir dan gol setiap kali mengingati kata-kata Cikgu Radwan. Ayat ketiga, peti tingkah laku dia, proses tingkah laku memberi dan gol tajuk karangan untuk diselesaikan.
Ayat seterusnya, aku merasa aku begitu, iaitu pelaku, yang dilakukan oleh pelaku, proses tingkah laku, sensitif dan goal pada kata-kata seseorang. Selanjutnya iaitu hari itu aku hanya, peti tingkah laku, menatap, proses tingkah laku dan goal buku di meja. Ayat yang keenam iaitu peti tingkah laku kami, proses tingkah laku mandi dan goal di air terjun yang sejuk. Ayat ketujuh, peti tingkah laku aku begitu, proses tingkah laku bersungguh-sungguh dan goal mengulang kaji pelajaran menjelang peperiksaan. Dan ayat terakhir iaitu peti tingkah laku aku mahu, proses tingkah laku mendapat dan goal kejayaan yang baik. Ada 6 rangkai kata atau frasa yang dikenal pasti dalam proses maujud atau essential dalam cerpen ini, iaitu memujuk hati, bisik hatiku, larut malam, senyum malu, rasa benciku dan berdiam diri. Proses verbal ini dibagikan kepada 3 elemen, iaitu yang pertama penyampai, proses verbal dan maklumat. Terdapat 4 ayat yang dikenal pasti dalam cerpen ini, iaitu ayat pertama penyampai adalah hatiku berdebar, proses verbal setiap maklumat mengingati cerita itu. Ayat kedua, penyampai adalah aku rasa berdebar, proses verbal adalah setiap kali maklumat bertentangan mata dengannya. Ayat ketiga, penyampai ialah tapi ia berubah menjadi sedih, proses verbal bila dan maklumat ada kata-kata melukakan. Ayat keempat ialah penyampai otakku berputar melihat, proses verbal memikirkan dan maklumat apa yang dikehendaki oleh Cikgu Radwan. 5.3 Interpersonal. Okey, tema interpersonal ni melibatkan interaksi antara pewacana dan pembaca. Tema ini mengandungi unsur perasaan dan kadang-kadang menyelitkan kriteria berdialog. Ia berfungsi untuk membentuk hubungan sosial yang berfungsi sebagai proses penyampaian makna si penulis sebagai pembicara antara pembaca dan pendengar. Okay, namun begitu, hasil dapatan kajian mendapati bahawa tema interpersonal kurang diterapkan dalam karya ini. Hal ini membuktikan bahawa penulisan-penulis kurang mesra pembaca ataupun kurang menyentuh perasaan. Baiklah, dalam memahami fungsi sebagai pertukaran maklumat, terdapat 2 unsur yang terlibat, iaitu moda dan residu. Apa itu moda? Moda merupakan bahagian yang mengalami pertukaran maklumat yang melibatkan unsur subjek ataupun watak dan kata bantu. Residu pula terdiri daripada kata kerja dan pelengkap atau anjung yang berbeza. Okay, sebagai contoh, di ayat 23 pada di muka surat 69. Aku rasa aku adalah subjek, akan kata bantu, tersenyum kata kerja, malu bila dipuji kerana mendapat markah tinggi adalah maklumat. Okey, kita tengok contoh ayat yang kedua yang terdapat pada baris 17 di muka surat 71. Aku merupakan subjek, mahu merupakan kata bantu, mendapat merupakan kata kerja dan kejayaan yang baik supaya dapat kutunjukkan pada Cikgu Radwan merupakan maklumat. Okey, untuk memahami lebih lanjut konsep ini, Haliday telah mengkategorikan tema interpersonal kepada fungsi moda yang terbina melalui yang pertama, kata tanya atau disebut sebagai pertanyaan alternatif. Okey, ini merupakan penulisan yang perlu dijawab dalam teks tersebut. Okey, kita tengok contoh pada muka surat 71 ayat 23. Apakah dia merupakan subjek, mahu mengutuk dan mencari salahku, iaitu kata tanya. Okey, yang kedua adalah kata tanya bantu yang mengandungi subjek atau digugurkan. Sebagai contoh, bagaimanakah dia boleh berubah? Siapakah yang makan nasi saya? Okey, penggunaan kata ini merangsang pembaca untuk membayang jawapan bagi persoalan yang dikemukakan. Tapi sayangnya dalam cerpen ini tidak terdapat unsur ini. Okey, yang ketiga adalah vokatif. Okey, vokatif selalunya diaplikasikan untuk mengidentifikasikan benda atau nama orang yang dituju sebagai pembaca pada awal klausa. Okey, contoh dia kita boleh lihat di muka surat 66 ayat 6, iaitu Mila Hanim, awak merupakan vokatif, tak menjawab soalan yang saya kemukakan dengan tepat. Seterusnya adalah keterangan penegas yang memberikan
yang memberikan keterangan, pernyataan atau gambaran komen penulis dalam klausa. Sebagai contoh, boleh jadi Aliyah lebih cerdik daripada Amir, mungkin dia lebih bla 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 dan seterusnya. Sesungguhnya hal ini bla bla bla. Tapi sayangnya unsur ini tidak terdapat dalam cerpen yang dikaji. Okey, yang terakhir sekali adalah kata perintah. Okey, contohnya adalah jom makan cendol, tolong kemari. Jom dan tolong adalah kata perintah. Tapi sayangnya dalam cerpen ini tidak juga mempunyai unsur kata perintah. Seterusnya, kita masuk pula pada bahagian analisis teks cerpen menggunakan pendekatan metafungsi bahasa, iaitu tema tekstual. Tema tekstual merupakan bahagian pertama daripada tema yang berfungsi menggabungkan dua klausa. Hal ini membolehkan penulis untuk mempersembahkan teks yang koheren. Halliday, 1994, Sarah 2005. Fungsinya dilihat sebagai pembentuk teks dalam bahasa. Oleh itu, makna tekstual ini melibatkan unsur binaan tema dan rema. Tema tekstual ini dibahagikan kepada 3 sub-entry, iaitu yang pertama adalah struktural atau penanda wacana, iaitu perkataan yang digunakan untuk menghubungkan teks. Ia memperlihatkan hubungan semantik dan juga gramatika dalam ayat. Halliday 1994. Sebagai contoh, tambahan pula, maka, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh itu dan sebagainya. Yang kedua adalah kata hubung. Kata hubung tambahan yang berfungsi menghubungkan klausa sebelum dan klausa yang lain. Misalnya, dan, tetapi, sehingga, lalu, walaupun, sungguh pun, meskipun. Yang ketiga adalah continuative ataupun penambah, merupakan perkataan yang berfungsi membentuk hubungan dalam teks secara berterusan. Halliday 1994 menyatakan bahawa penambah merujuk kepada kata-kata yang menjadi permulaan dalam ucapan dan lebih banyak digunakan dalam percakapan berbanding penulisan. Misalnya, ya, oh, tidak, baik. Kita masuk kepada yang pertama, iaitu penggunaan penanda wacana yang terdiri daripada tekstual, interpersonal, ideational, iaitu keadaan. Kita masuk kepada ayat yang terdapat dalam cerpen namun merupakan tekstual, iaitu adalah penanda wacana. Interpersonal pula adalah aku. Namun aku merupakan tema. Ideational iaitu keadaan cuba mengawalnya supaya tidak didengar oleh ibu dan ayah yang sedang berehat di ruang tamu. Cuba mengawalnya supaya tidak didengar oleh ibu dan ayah yang sedang berehat di ruang tamu merupakan rema. Ayat yang seterusnya yang terdapat dalam cerpen, namun begitu, iaitu tekstual ataupun struktural, merupakan wacana, penanda wacana. Interpersonal aku, namun begitu aku, merupakan tema. Ideational iaitu keadaan, ingin mengikutnya, kekim tersebut merupakan rema. Daripada contoh yang diberikan, tema tekstual merupakan penghubung klausa yang memberi penekanan terhadap penggunaan penanda wacana struktural, manakala tema interpersonal merupakan kata yang terletak di awal klausa yang mempersembahkan unsur wakatif, manusia atau bukan, sedangkan tema ideational merupakan tema yang melatari topik yang bakal dipilih oleh penulis atau penutur untuk memulakan pesan. Penggunaan kata hubung. Ayat yang terdapat dalam teks cerpen adalah nada suara itu selamba, tetapi diikuti dengan pandangan yang seakan begitu membenci, tetapi merupakan kata hubung dalam ayat tersebut. Ayat yang kedua,
awak ni Mila pandai. Tapi malas, tapi merupakan kata hubung dan menjadikan kata hubung perantaraan antara tema dan rema. Yang ketiga adalah penggunaan kontinuatif atau penambah. Ayat yang terdapat dalam teks cerpen ini, ya ke? Sahut Cikgu Radwan. Ya, merupakan penambah dalam ayat tersebut. Ayat yang kedua, tidak, aku benci dia. Tidak merupakan penambah dalam ayat tersebut. Ayat adalah mengenai 6.0 iaitu kesimpulan. Di bahagian kesimpulan ini, terdapat dua perkara yang akan dilihat ataupun yang akan ditelusuri, iaitu mengenai kelemahan dan kekuatan teks yang terdapat di dalam cerpen ini. Kalau kita lihat daripada kekuatan adalah penyusunan jalan cerita yang mudah difahami dan menggalakkan daya fikir para pembaca untuk terus memahami jalinan peristiwa ke peristiwa. Yang seterusnya, ayat yang digunakan mudah difahami dan watak perwatakan saling mempunyai perwatakan dan bijak mengorak konflik yang terdapat di dalam cerita ini. Baiklah, mengenai kelemahan pula, bagi kelemahan teks yang dikaji ini tidak dapat dilihat menerusi aspek tata bahasa dan sebagainya. Namun, dari segi watak iaitu watak Cikgu Radwan yang sebagai guru menyukai seorang anak murid. Namun, dari segi aspek ataupun pandangan peribadi, watak guru amatlah tidak wajar diperlihatkan menyukai ataupun menyintai anak murid. Kerana sedangkan tugas guru di sekolah adalah untuk mengajar ilmu, bukanlah untuk tujuan lain. Sekian, terima kasih pembentangan daripada kumpulan kami. Berikut merupakan rujukan yang telah kami gunakan.